اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini. Menyambung bincang kita dalam bahasa Al-Quran. Alhamdulillah, kita berhenti pada sesi yang lepas pada perbincangan berkaitan dengan jamak. Apakah ia? Jamak taksir. Jamak taksir. InsyaAllah. Kita berhenti pada perbincangan jamak taksir. Bukan satu bentuk plural yang tidak ada pattern tertentu. Dia tidak ada pattern ataupun pola yang tertentu. Akan tetapi alhamdulillah kita dah berikan sedikit bentuk-bentuk jamak taksir, patternnya yang ada di dalam Al-Quran. Tidak semua, hanya sebahagian sahaja yang boleh dikatakan yang paling kerap digunakan, paling banyak berulang dan yang paling kerap kita jumpa. Hingga sebahagian perkataannya kita dah familiar dah perkataan tersebut dan ia merupakan jamak taksir. Dan insya-Allah sebab dalam perbincangan berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran ini ataupun bahasa Arab secara umumnya, kita ada pada bahagian yang menceritakan tentang baris dan ada pada bahagian yang menceritakan tentang perkataan ataupun perubahan perkataan. Ada perubahan baris dan juga ada perubahan perkataan. Dan yang sedang kita bincangkan daripada awal, daripada mula-mula dahulu, bila kita mula mengenal isim, kemudian kita masuk pada bahagian fi'il madhi dan juga fi'il mudhari', itu semua adalah pada bahagian asas dalam bahasa Arab. Kiranya kalau siapa yang nak belajar bahasa Arab, itulah dia asas yang dia akan lalui. Dan kita masih lagi perbincangan kita setelah kita dah ke depan habis fi'il mudhari' itu, bila kita dah mula masuk pada isim nakirah, isim ma'rifah, kita dah masuk isim mausul, kita dah masuk isim isyarah, untuk kita di Malaysia itu tak adalah asas sangat. Sudah dia dah asas yang level tinggi sikit lah, asas yang level tinggi sikit. Yang kalau kat negara Arab tu masih lagi asas lah, tapi kalau di Malaysia ini tu kira dah asas yang level tinggi sikit. Dan bila masuk pada perbincangan jamak taksir ataupun jamak secara umumnya, kita ada mufrad, musanna, jamak. Secara umumnya dia adalah perbincangan tentang perubahan bentuk perkataan. Kenapa kita sebelum ini lama sikit pada bahagian asas? Kerana bahagian asas ini nanti yang bila kita masuk pada perubahan baris ataupun kita masuk pada perubahan perkataan secara khususnya, asas ini yang akan diperlukan. Kerana ada orang yang mungkin dia rasa kenapa tak masuk pada perubahan baris ataupun perubahan perkataan. Perubahan baris ini dalam bahasa Arab kita sebut sebagai nahu. Perubahan bentuk perkataan kita sebut sebagai sorof. Kenapa tak terus masuk nahu ataupun sorof? Kerana nanti kalau kita masuk pada nahu ataupun sorof tanpa kita ada asas, nanti kita akan dia akan jadi lebih susah untuk kita nak tangkap perbincangan tersebut. Yang keduanya, bila kita kembali kepada tujuan kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran, dia adalah tujuannya untuk kita nak menambah kefahaman ketika mana tadabbur, kan? Kita nak mengambil mesej dan juga peringatan daripada Al-Quran. Dan dengan mempelajari asas sahaja pun kita dah dapat banyak dah
kefahaman-kefahaman tambahan yang tidak ada di dalam terjemahan, yang tak ada dalam terjemahan. Maka dengan kita mempelajari asas bahasa Arab, kita dah meningkatkan level tadabbur kita sebenarnya hanya dengan asas. Dan kalau kita belajar pada nahu contohnya, kan, perubahan baris akhir dalam sesuatu ayat, pelajarannya itu lebih mencabar. Tapi dari sudut tadabburnya, dia tidaklah sebanyak kefahaman tambahan yang boleh kita ambil berbanding dengan asas. Sebab bila cerita tentang perubahan baris ataupun nahu, ia adalah tentang cantiknya sesuatu ayat itu. Cantiknya sesuatu ayat itu, susunan ayat itu. Yang ada dalam perkataan. Adapun sorof, penggunaan perkataan, dia tentang betapa cantiknya pemilihan perkataan yang ada dalam sesuatu ayat itu. So dari sudut tadabbur, untuk nahu hanya akan ada beberapa poin sahaja, kan, akan tetapi pelajarannya itu dia saya boleh katakan memang agak mencabar, kan, ataupun memang mencabarlah, memang susahlah, memang susah. Kerana nak kena ingat dia bukan saja tentang kita boleh tahu baris depan, baris bawah, baris atas, bukan itu saja, tetapi kita kena tahu makna umum ayat tu. So nak tahu makna umum dia bukan perkara yang sekejap. Dan kita kena ada penguasaan dalam kosakata ataupun vocabulary bahasa Arab. Barulah boleh kita nak tangkap mana satu dia punya pelaku dia, mana satu orang yang melakukan, mana satu objeknya, dan sebagainya. Dia perlu kepada kita tahu sedikit makna dalam ayat tersebut. Otherwise kita akan boleh main agak-agak je lah. Saya rasa ini baris depan, saya rasa ni baris atas, saya rasa ni baris bawah, tanpa kita tahu dengan sebenar-benarnya, kan. So kalau main agak-agak je, sampai bila kita nak macam tu, kan? Main agak je sampai ke sudah. Sebab itu asas ini kita pergi lama dan agak panjang sebelum kita masuk pada, setakat ini saya belum kalau ditanya, kan, ada niat tak nak mengajar nahu dan juga sorof, kan. Untuk nahu saya belum lagi berniat untuk nak berkongsi, tetapi sorof itu adalah niat, kerana perbincangan tentang perkataan, perubahan perkataan dalam bahasa Arab, itu perbincangan yang kita boleh katakan lebih mudah untuk kita semua nak adapt berbanding dengan perubahan baris. Kalau perubahan perkataan, dia hanya perlu kepada kita tahu dia punya konsep dia. Kita tahu dia punya konsep dia. Kita tahu dia punya tanda dia, cukup. Kalau perubahan baris, dia perlu tahu kepada makna itu umum dalam ayat. Kan, contoh kalau kita ada perkataan sebelum ini yang kita dah pelajari dalam jamak taksir ini, kan. Bentuknya, contoh kita telah lihat pada bentuk fi'al, kan, pada bentuk fi'al. Kita ambil perkataannya ibad. So kalau saya tanya, perkataan ibad ini apakah ruwetnya ataupun kata akarnya? Ruwetnya dalam perkataan ibad ini. Ada siapa boleh? Daripada perkataan ibad, apakah ruwet untuk perkataan ibad? Berada. Itu root word dia kot. Yang mufrad tu kot. Yang mufrad tu lah, kan? Kan? Yang mufrad tu lah root word dia, tak Ustaz, kan? Baik, yang mufrad ni dia punya root word dia. Okay. Root word dia adalah ain, ba dan juga dal. Macam mana boleh tahu ain, ba dan juga dal ini dia punya root word? Bila kita ingat saja konsep dia, perkataan dia adalah fi'al. Bentuknya adalah fi'al. So fi'al ini root wordnya adalah fa, Ain, lam. ain dan juga lam, root word dia. So apa pun yang datang selepas itu, dia mengikut kepada bentuk ini, maka kita boleh tahu root word dia. Perkataan jibal. Perkataan jibal. Apakah root word dia? Jabala. Kita dah tahu dah jim, ba,
dan juga lam dia punya root word dia. Dan kita boleh tahu, kalau tanya makna, tahu tak makna dia apa? Mungkin ada yang tahu, mungkin tak tahu pun. Tapi root word dia boleh tahu tak? Boleh tahu. Sebab apa? Sebab kita tahu dia punya konsep dia, kita tahu dia punya standard dia tahu. Boleh. Dia perubahan perkataan dia lebih mudah berbanding dengan perubahan baris. Perubahan baris dia lebih mencabar kan. Tapi kalau orang tanya kan, kalau orang cakap aku sekarang tengah belajar nahwu, orang akan rasa belajar nahwu, orang rasa macam hebatlah. Yang bunyi hebatlah belajar nahwu. Tapi dari sudut pertama, kemampuan umum. Kemampuan umum untuk nak adapt pelajaran itu satu perkara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita nak apply dalam tadabbur kita dan memberi makna tambahan pada tadabbur. Kerana untuk nahwu perubahan baris dia bagi tahu kepada kita tentang cerita dalam ayat tu, apa yang terjadi, siapa pelakunya, apa yang dia buat dan sebagainya. So cerita-cerita itu memerlukan kepada kita tahu dia punya makna perkataan. Kan? Macam dalam ayat ni. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. So baris ardu. Ni baris depan, ni baris depan, baris depan, ni baris atas. So nak tahu setiap ini kenapa dia baris depan, kenapa dia baris atas, dia perkara yang lebih mencabarlah. Tapi dari sudut tadabbur kita hanya akan tahu ceritanya apa. Ceritanya apa sahaja. Kalau tentang baris kita akan tahu dari susunan ayat tu, dia ikut susunan yang betul ataupun tidak, itu sahaja. Sebab ada waktu yang sepatutnya di belakang dia kedepankan, yang patutnya letak di depan dia ke belakangkan. So itu sahaja antara kefahaman tambahan yang boleh kita ambil daripada sudut nahwu secara umumnya. Sebab itu kita dalam perbincangan kita yang asas sebelum ini kita agak lama sedikit lah. So asas ini nanti yang kita akan pakai lama, dan asas inilah yang dari sudut tadabburnya paling banyak yang boleh kita dapat. Dan seterusnya pada perubahan pada perkataan ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai sorof. Maka ini kita punya fokus dulu pada awal perbincangan kita dalam bahasa Al-Quran. So kalau katakan kita ada kawan kan yang belajar nahwu kan, kita boleh tengoklah nota dia orang tu memang akan masya-Allah lah, kita tengok pun kita tak fahamlah nota dia kan. Tetapi dia berbalik kepada soalan, apa tujuan kita belajar bahasa Arab Al-Quran? Adakah kerana nak belajar bahasa Arab dengan nak memenuhkan masa, ataupun kerana nak menambah kefahaman kita terhadap Al-Quran? Dan kalau dengan kita belajar nahwu itu menambah banyak kefahaman kita pada Quran, alhamdulillah. Dengan belajar asas tambah kefahaman, alhamdulillah. Tapi kalau kita belajar mana-mana pun, asas ke nahwu ke sorof, kefahaman kita dengan Quran tidak bertambah. Kita tak boleh nak nampak dari sudut tadabburnya apa yang telah kita pelajari untuk kita apply kan. Maka itu perkara yang kita nak sama-sama lihat kembali pada kelas-kelas kita yang akan datang untuk kita lebih beri perhatian. Kita bukan nak banyaknya topik yang telah kita belajar, tetapi kita nak berapa banyak yang kita boleh apply. Dan orang boleh belajar sampai PhD kan, tapi bila masuk kerja orang akan tengok dia ni boleh buat kerja ke tak. Kalau tak boleh buat kerja walaupun PhD, company tu akan tendang juga. Sebab apa? Akhirnya boleh apply tak apa yang belajar dalam kelas tu, apa yang dijawab dalam exam tu boleh apply tak dalam kerja. Kalau tak boleh, tak dapatlah. Memang tak lamalah dekat situ. Sebab itu kadang orang yang ada experience lebih mudah nak dapat kerja. Sebab apa? Experience tu dapat dalam kelas ke? Tak, dapat luar daripada kelas. Sebab itu berapa banyak yang kita boleh apply apa yang kita belajar daripada bahasa Al-Quran ini, itu yang bermakna berbanding dengan berapa banyak topik yang telah kita pelajari. Baik. Hingga pada sesi yang lepas, kita mula melihat pada jamak taksir bahagian yang kedua. Bahagian pertama, kita ambil berapa perkataan?
Saya tak beri PDF-nya lagi. Saya saja tak bagi dulu. Ada 6 Ustaz. Ada 6 contoh kan rasa saya. Untuk bahagian yang pertama. Fi'al tu. Jamak taksir. 4 Ustaz. 4. 4. Baik. Apakah? Apa tu? Ibad, Af'al, Nisa, af'ul, Oh, Jabar, okey. Jibal, Ah, Rijal, Diyar, Riyah. okey, masya-Allah. Okey. Jadi saya berikan untuk contoh bahagian fi'al ini yang telah kita ambil sebelum ini. Contoh bahagian untuk fi'al. Baik, kalau kita lihat secara umumnya di awal sebelum 4 perkataan yang ini kita dah ambil 4 pattern. 4 pattern. 4 pattern ataupun pola yang sebelum ini. Kan, yang ini kita ambil lagi 4 pattern ataupun 4 pola jamak taksir pada bahagian yang kedua. Dan perlu diingat, bukan 8 bentuk jamak taksir ini sahaja tahu yang ada dalam Quran. Ada yang lain-lain juga. Dan dalam bahasa Arab memang tak ada limit. Dia memang tak ada limit. Banyak sangat. Cuma kita kecilkan dia sikit pada pattern yang kerap berulang ataupun kerap digunakan dalam Al-Quran. Baik, 4 yang awal tu, 4 pattern yang awal tu jangan lupa. Kita ada apa? Af'al, af'ul, af'ilah dengan fi'lah. Baik. Dia af'al ke af'al? Af'al. Af'al ada alif tak ada alif? Ada alif. So sebut kena panjang sikit kan? Af'al. Masli. Af'al. Sebab apa? Sebab ada orang yang dia tak nampak untuk baca tapi dia dengar. So dia dengar tu dia akan tulislah daripada pendengaran dia. So kalau saya dengar af'al dia, saya akan tulis hamzah, fa, ain, lam. So betul ke salah? Kalau saya Salah lah. so, siapa yang salah sebenarnya? Saya salah. So kita nak sebut Arab lah. Kalau ada alif kita sebut banyak af'al. Kita spine sikit masa untuk mat tu. Af'al, af'ul. Af'ilah dan juga fi'lah. Itu 4 bentuk yang awal. Kemudian kita nak melihat pada 4 lagi pattern yang source-nya yang terakhir. So total 8 je. Tak banyak. 4 yang terakhir kita dah melihat sehingga yang ke-6 iaitulah riyah. Baik. Seterusnya bentuk fu'ul. Ustaz, sebelum Ya, Ustaz start yang baru punya tafsir dia fu'ul tu, Silakan. Ustaz punya contoh yang apa riyah tu, angin-angin. Baik. Okey, ada orang tanya, kita tanyalah kenapa dia angin-angin tu kenapa dia jamak. Okey. So dan apa yang saya nak, ini saya ada pesong sikit Ustaz. Baik, tak apa, silakan. Saya nak riyah tu dia jamak taksir kan? Ya. Jamak taksir. Rih is mufrad. Betul. Mufrad. So saya tengok korpus Quran Ustaz. Okey. Yang mana yang jamak taksir, semua angin yang tak baik yang membinasakan. Okey. Tapi rih mufrad, semua angin yang bagus yang bermanfaat pada manusia. Masya-Allah. Dia macam rih tu ada 15 Ustaz. 15 kali bertarikh di bulan Ramadan. Baik. Jadi maknanya dalam Quran ni Allah gunakan mufrad rih tu untuk angin yang angin yang membinasakan, angin yang tak bagus. Okey. Angin sejuk, angin panas, angin apa semualah. Tapi kalau yang riyah ni dia angin yang bermanfaat. Kapal boleh berlayar apa semua. Faham. Masya-Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. So bila kita jumpa dalam Quran tu kita tahulah ini apa ni Allah ceritakan yang angin yang tak bagus, yang bagus lah. Itu je. Masya-Allah. Kan. Dia macam
perkara yang simple, tetapi maklumatnya kita boleh dapat dengan melihat pada perubahan bentuk perkataan rih, jamak dia dan juga mufradnya. Kan boleh lihat pertama pada keadaan angin itu, kan, sebabnya apa, kan, daripada bentuk perkataan. Masya Allah. Kadang benda je simple je kan, tapi kadang benda tu orang dah tulis, tapi bila kita perasan dan kita baca, dia satu, kita rasa macam ish, kan, kita punya sendiri punya penemuan seronok kan, kita rasa kita boleh dapat tahu apa perbezaan dia. Jazakallah khair Haji Sas, perkongsian berkaitan dengan rih dan juga riyah. Jazakallah. Dan kalau apa Sekejap tu? Ustaz. Sekejap Ustaz. Saya silakan. Ustaz Ahmad. Yang rih tadi angin bagus ke tak bagus Ustaz? Yang Sis cakap tadi. Tak bagus, tak bagus. Tak bagus. Yep. Oh, kalau riyah tu bagus. Yes. Okey. Terima kasih. Sama. Jazakallah khair. Baik, rih dan juga riyah. Okay. Maknanya angin. Baik, perkataan seterusnya fu'ul. Bentuk seterusnya, pattern seterusnya adalah fu'ul. Saya buangkan baris yang di belakang, takut keliru. Okey. Bentuknya adalah fu'ul. So kita tahu fu'ul ini apakah root-wordnya? Root-wordnya adalah fa, ain, lam. So ni dia punya root-wordnya. So kena ada bentuk yang sama. Apakah bentuk yang sama? Pertama, bunyinya, bilangan hurufnya dan juga barisnya kena sama. Huruf pertama kena baris depan, huruf kedua baris depan, huruf ketiga kena waw. Baik, huruf ketiga ni adakah dia daripada root word? Tak. Bukan. So kalau bukan daripada root word, maknanya dia sunat ke wajib kena ada kat sini? Wajib, sunat. Nah, Wajib. dia Wajib. wajib kena ada kat Tak sini. jadi dah. Tak jadi pattern tu. So yang wajibnya apa? Yang wajibnya baris depan pada huruf pertama, baris depan pada huruf kedua, dan huruf waw ini wajib ada. Adapun fa, ain, lam, root word ini dia boleh berubahlah ikut perkataan apa pun tak kisah. Yang wajib baris depan dan yang wajib adalah huruf waw. Huruf yang terakhir tak kisah ada baris mana-mana pun. Baik. Kita lihat pada contoh. Ustaz sekejap. Ya, saya yang last tu tak wajib dari segi baris, tapi lam tu kena ada. Tak. Oh, tak perlu juga. Tak perlu. Sebab ini root wordnya. Ini root wordnya 3. 1, 2, 3. Ini root word. 3. So 3 huruf ini tak kisah huruf apa-apa pun. Oh, tak kisah. Kalau root word dia tak kisah. Yang ketiga dia tak kisah baris. Yang lam tu. Yang lam ni barisnya je yang tak kisah. Sebab dia tak ada baris kat sini. So dia boleh baris atas, dia boleh baris bawah, dia boleh baris depan. Mana-mana. Yang wajibnya baris depan tu. Yang wajib huruf yang pertama dan huruf yang kedua wajib baris depan. Yang waw. Dan waw huruf yang mendatang. yang ketiga ini kena ada. Okay. Wow, Baik, kenapa saya sebutkan tentang root word? Kenapa saya sebut tentang root word? So dalam contoh yang kita dah ambil sebelum ni, kita ada af'al, kita ada af'ul, af'ilah, fi'lah, fi'al. Semuanya ada root wordnya fa, ain, lam, fa, ain, lam. Okay. So kita kena simpan bahawa fa, ain, lam ini adalah root wordnya, kata akan. So bila kita jumpa satu perkataan, contoh macam fi'al tadi. Kan fi'al. Berubah bentuknya, kita ada fi'al, kita sebelum ini ada af'al. Kita ada sebelum ini af'ilah. Baik. Apa pun bentuk perubahan pada perkataan ini, kita tetap boleh tahu dia punya rootnya. Rootnya apa? Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Baik. Kenapa nak kena tahu dia punya root wordnya? Sebab daripada root word ini nanti kita akan tahu dia punya makna dia. Tahu dia punya makna. Okey, sebab itu bila kita tahu pattern ini, kita akan tahu dia punya root word dia. So daripada root word itu kita tahu dia punya makna. Sebab kita vocab tak banyak, so kita bergantung kepada kamus lah nak cari makna. So nak cari makna dalam kamus,
kena tahu dia punya root word. Tak tahu root word memang menggagau lah cari perkataan af'al dalam kamus memang tak akan jumpa. Tak akan jumpa perkataan ni. Cari fu'ul dalam kamus tak akan jumpa perkataan ini. Sebab dia kena ada pada dia punya root word baru akan jumpa. So root word dalam setiap pattern yang kita dah ambil, root word itu and dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Dia tak wajib sama. Okey, tapi kita gunakan root word itu untuk apa? Untuk nak cari makna dia dalam Quran. Nak cari makna dia dalam kamus. So itu kita guna dia punya root word. Baik. Selain daripada root word, itu wajib kena ada dalam pattern tersebut. Selain daripada root word, apa yang ada dalam pattern tu dia wajib ada. So ini root word. Okey. Ini root word, ini root word. Apa yang lain daripada root word? Alif dan juga baris atas, baris bawah. So ini wajib ada. Baik. Apa yang lain pada root word? Hamzah dan juga alif. So ini wajib ada dalam root word. So ini huruf dan baris yang wajib ada dalam root word. So untuk huruf dan baris itu kita nak tahu dia adalah pattern jamak taksir ataupun tidak. Root word kita nak tahu dia punya makna. Baik, nak lihat pada contoh yang pertama. Nun. Faham. Terima kasih. Terima kasih Kosakata lah Ustaz. Ya, betul. Root word tu untuk kosakata lah. Betul. Perkataan yang pertama. Ni semua kita sangat familiar. Dah hafal dah pun perkataan ni. Qulub. Dia mengikut kepada root wordnya. Fu'ul. Root wordnya adalah fu'ul. Sama tak? Sebiji tak? Qulub, fu'ul, sama. So, bila sama dia punya pattern, okey. Ini dan ini sama, maka ini adalah jamak taksir. Okey, so dah tahu dia punya bilangan dia jamak taksir. So kita nak tahu dia punya root word dia apa. So root wordnya carilah fa, ain, lam. So qaf, lam, ba. So, jumpalah dia punya root word dia. Root wordnya yang mufradnya adalah qalbun. Okey. 112 kali perkataan qulub ini disebut dalam Al-Quran. Qalbun hati, qulub hati. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qulubun yauma idzin wajifah. Perkataan qulub. Baris terakhir tak apa, tak kisah dia baris mana. Dan dalam setiap pattern yang kita dah ambil, sebaris akhir semua kita tak kisah baris apa. Sebab memang baris akhir itu akan berubah mengikut pada kedudukan perkataan tersebut. So sebab tu dia tak masuk dalam pattern tu. Dia tak masuk. Baik, perkataan qulubun. Kalau kita lihat dari kategori besarnya, isim, fi'il ataupun harf. Isim. Apa kataan di isim yang ada? Tanwin bawah, baris bawah kan? Baik, kita ada tanwin settle, maka dia adalah isim. Okey. Kalau ditanya isim nakirah ke makrifah? Ni isim makrifah. Isim makrifah. Dia ada dua je. Kalau bukan makrifah nakirah, kalau bukan nakirah makrifah. So bolehlah tembak salah satu. Sebab kita tengah belajar isim makrifah sekarang. Nakirah ke makrifah? Kita dah belajar belum nakirah makrifah ni? Dah. Nakirah ke makrifah? Makrifah lah kan. Makrifah. Kita tengah belajar makrifah sekarang kan. Kita tengah belajar isim. Kita tengah belajar isim tapi bahagian makrifah sekarang kan. Qulub nakirah. Kenapa Gizana cakap nakirah pula? Dia makrifah tu kena ada alif lam kan? Okey, nakirah kena ada? Nakirah tak ada alif lam. Nakirah tak ada alif lam. Alif lam untuk makrifah. Nakirah apa dia? Tanwin Ustaz. Tanwin je. Nakirah ada tanwin. So qulubun ini nakirah ke makrifah?
Ah, Nakira. Dia adalah nakira. So alif lam adalah tanda untuk makrifah, tanwin adalah tanda untuk nakira. So tajuk besarnya adalah isim. Kita bahagi pada dua, makrifah dan juga nakirah. Saya tak tanya soalan ini sebelum ni. Saya pun silap tak tanya. Dia simple tapi kadang kita terkeliru. Nakirah, makrifah. So, okey. Dan bilangan ini kan mufrad, musanna, jamak, dia masuk pada bahagian perbincangan isim. Dia masuk pada perbincangan isim. So kita ada mufrad kat sini. Musanna dan juga jamak. Masuk sini jamak muzakkar, jamak muannas dan juga jamak taksir semua masuk. Baik, dan untuk mufrad, musanna dan juga jamak, bilangan ini semua ini boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi nakirah dan dia boleh jadi makrifah. Contoh saya kata para lelaki sepatutnya pergi solat berjemaah. So lelaki mana yang saya masukkan? tak tahu, umum. Semua lelaki umum. So nakirah ke makrifah? Nakirah. Okey. Lelaki di taman ini sepatutnya pergi solat jemaah. Lelaki mana saya masukkan? Itu makrifah. Khusus taman Makrifah. tu. Taman tu khusus. Tapi dua-dua lelaki tu mufrad, musanna, jamak sama jamak ke ataupun tak sama? Sama jamak. Sama jamak. Cuma satu nakirah umum dan satu lagi makrifah khusus. So bilangan ini mufrad, musanna, jamak, dia boleh jadi dua-dua nakirah dan juga makrifah. Tandanya adalah sama, alif lam ataupun tanwin sama. So isim nakirah dan juga isim makrifah dia boleh ada pada mufrad, boleh ada pada musanna dan boleh ada pada jamak. Mana-mana pun boleh ada. Baik. Maka kulubun kita dah tahu di isim pertama. Kemudian kita tahu dia adalah isim nakirah kan, menunjukkan umum. Baik, yang ketiga dari sudut bilangan, kita tahu bilangannya adalah jamak taksir. So daripada satu perkataan kita ada tiga maklumat. Kita tahu di isim, kita tahu di nakirah dan kita tahu dia adalah jamak taksir. Baik. Sebelum ini katakan kita dah lalu pada perkataan yang dia tak ada tanda isim. Kan? Tapi kita tahu dia isim sebab apa? Makna Ustaz. Pertama makna, yang kedua sebab dia mengikut apa? Mengikut pattern jamak taksir. So kita tahu jamak taksir dia adalah apa? Isim. Semuanya adalah isim. Jamak taksir semuanya adalah isim. So kalau orang kata satu perkataan ini kan, orang kata ini adalah jamak taksir, automatik kita tahu dia adalah isim. Dia adalah isim. Dia bukan fi'il. Dia adalah isim. Sebab dia jamak taksir, automatik dia adalah isim. Tapi belum tentu isim nakirah ke makrifah, tengok perkataan. Tapi kalau dia kata jamak taksir je, dah confirm dia adalah isim. Baik. Maka begitu juga kalau orang sebut perkataan itu nakirah. Orang kata ini apa? Ini nakirah, ini makrifah. So sebut je nakirah ataupun makrifah, dia adalah isim. Adalah isim. Dia bukan fi'il, dia bukan harf. So kalau kita kata kulubun, dia adalah nakirah. So dalam masa yang sama kita kena tahu dia juga adalah isim. Baik. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. Baik. Maaf. Kita ada Potong ni. Qulubukuma perkataannya pertama nak buat apa? Kita potong dulu. Potong kuma dulu yang berada di belakang itu. Tinggallah kulub sahaja. Baik, perkataan kulub sahaja kita nak fokus. Kalau kita cari tanda isim depan dan belakang, tak ada. Alif lam, huruf jar, sumpah tak ada. Belakang, tanwin, baris bawah juga tak ada. Tanda isim tak ada. Baik, kulub mengikut bentuk apa?
Jamak. mengikut bentuk fu'ul, maka itu fu'ul ini dia adalah jamak Taksir. taksir. So jamak taksir kita tahu automatik dia adalah isim. Sampai situ je. Jangan terus cakap isim nakirah ataupun isim ma'rifah. Ustaz, yang tu dia untuk 2 orang aja ke tu tak? Ustaz. Baik. Sana je ke tu? Kulu bukuma. Kuma ni untuk 2 orang, tengah bercakap kepada 2 orang. Hati kamu. Kamu. Hati kamu berdua. Mereka berdua. Kuma untuk 2 orang. Surah At-Talaq. Perkataan yang kedua mengikut pattern fu'ul adalah zunub. Biasa dengan perkataan zunub, Ustaz, jamak ni dia merangkumi musanna sekali ke Ustaz? maksudnya? Yalah, dia plural kan, 2 orang. Okey. Oh tak. Kalau Tak, ya? kalau 2 orang, Musanna kan 2 orang kan. betul. Kalau 2 orang, sepatutnya digunakan bentuknya 2 orang lah musanna. Sepatutnya digunakan bentuknya 2 orang kalau musanna. Okey. Tapi kalau dia musanna ataupun dia mufrad, digunakan bentuk jamak. Maka waktu itulah timbul persoalan kenapa? Domain bersambung tu kan. Itu domain yang bersambung. Kan bila dia seorang ataupun 2 orang digunakan jamak, waktu itu barulah timbul soalan kenapa digunakan bentuk yang sebegitu. Kan, tapi sebelum nak tahu tu kena tahu dululah. Kena kenal pastilah, kalau tak kenal memang takkan jumpalah bentuk tu. Tadi kita ada surah apa tadi? Surah At-Talaq ayat yang ke tatuba ilallah faqad sagat qulubukum. Masuk ni. Perempuan. Pasal talak ya. Wal malaikatu ba'da zalika zahir. Bukan surah At-Talaq tu. Talak ayat 2. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukum wa tadhahara alaiha. Surah At-Tahrim, surah ke-66. Surah 66. Nama surah yang salah. Nombor surah betul. Izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ngaji tu. Rabbana Saya ngaji kan. Sedap suara ngaji. Sedap suara, ya Allah. Bestnya. Siapa pun saya tak tahu. Saya tak ada tengok. Saya tahu. Qari'ah kita tu. Sedap ngaji. Tahrim ayat. Ayat yang keempat. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukum. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah sewajibnya, kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Faqad sagat qulubukuma. Baik, kuma tu kita potong. Ini adalah menunjukkan kamu berdua. Hafsah dengan siapa ni? Kamu berdua. Hafsah dengan siapa? Aisyah. Siapakah 2 orang ini siapa? Siapa ada? Aisyah kan? Aisyah. Hafsah dengan Aisyah kan? Alah. Hafsah dengan Aisyah. Hafsah dengan Aisyah, betul, confirm dalam ayat nombor 3 tu. Kan Zainab. Sebut nama itulah. Zainab bukan Hafsah. Itu saya tanya confirm ke? Hafsah. Ada siapa nak bantu semak? Siapa ada apa? Ayat 3 tu, Ustaz. Ayat 3 dia orang dengan Aisyah. Hafsah dengan Aisyah. Kalau yang ada footnote tu boleh tengok. Memang dia buat bracket lah. Ada kan? Dia tuliskan apa? Hafsah dengan Aisyah. Hafsah dengan Aisyah. Bukan Zainab dengan? Zainab tak buat salah. Zainab. Dia tak pergi cerita. Betul
Betul okey. So ceritanya dua orang lah. Dua orang. Faqad sagat qulubukuma, maka telah cenderunglah. Qulub ini kita belajar tadi apa? Qulub jamak taksir kan? Maksudnya adalah hati. Hati-hati siapa? Hati-hati kamu Kamu berdua. berdua. So dua sepatutnya guna musanna lah. Tak guna qulub. Betul lah? Itulah. Sepatutnya dia guna faqad sagat qalbanikuma. Qalban, dua hati. Bentuk dia qulub tu yang mana satu ya Ustaz? Betul, qulub ni Kalau bentuk kalau jamak tak taksir. kalau untuk musanna dia tak ada bentuk dah, tak ada bentuk ya. Ada kalau musanna qalban. Qalbani ataupun qalbaini. Ada dua. Tengok pada kedudukan dalam ayat. Ada. Itu dimasukkan dengan dua hati. Ni Seperti apa rahsia Allah pakai itu pula tu. So kalau kita tak perasan lah kan makna ni. Kalau kita tak tengok kalau kita tak tahu ini jamak, kita akan baca macam biasa je sebab terjemahan tak letakkan hati-hati. Letakkan apa? Hati kamu berdua. So sesuai lah kan. Tapi teks Arabnya dia letakkan qulub, maksudnya hati-hati. Sedangkan ada dua orang je, sepatutnya qalbani ataupun qalbaini, dua. Dan macam kalau kita lihat dalam surah Angkatnya hati tu banyak kot. So itu yang membuatkan kita tertanya-tanya, dan bila tertanya-tanya itu yang menarik. Bila tertanya-tanya itu yang menarik, kita akan mencari kenapa. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini. Allah tidak sekali menjadikan seseorang mempunyai dua hati. So ni qalbain. Sesuai lah dua. Yang tadi qulub itu maksudnya banyak, jamak taksir. So sepatutnya adalah qalbani sahaja. Kenapa digunakan qulub, tak digunakan qalb? Saya fikir ini dia tujukan kepada kita semua lah, bukan dia dua orang macam ni. Baik. Ditujukan kepada hati, ceritanya tentang ramai, bukan kepada dua orang ini sahaja. Baik. Yang lain nanti saya open sampai sesi kita yang minggu depan. Kot ada nak buat pembacaan kat mana-mana ke, sharing nanti boleh. Kita sharing sama-sama nanti sesi depan, insya-Allah. Tapi perkara begini yang buatkan perbincangan bahasa Arab itu dia jadi menarik kan. Sebab dia berada pada tempat yang tidak sepatutnya. Bila kita belajar Arab, so kita tahulah mana tempat yang sepatutnya dia berada, mana yang tak sepatutnya. So bila yang tak sepatutnya, itu yang buatkan kita jadi tertanya-tanya kenapa macam tu. So bila kita belajar jamak kadang digunakan pada tempat yang tidak sepatutnya. Macam yang kita lihat contohnya ini. Dia tak patut gunakan jamak untuk banyak, pada guna untuk dua orang saja dah mencukupi sebab ceritanya tentang dua, tapi dia gunakan banyak. So perkara itu buatkan dia jadi macam kenapa. Itu buatkan nanti terus mengkaji. So nanti boleh tengok, boleh baca-baca yang lain, nanti boleh kongsikan. Baik, perkataan yang kedua adalah zunub. Pattern sama dengan fu'ul. Kita sebut je fu'ul, zunub sama. Baik. So dari sudut bilangan kita dah tahu dia adalah kategori jamak taksir, banyaklah. Kalau kita nak cari makna dalam kamus, zunub ini maknanya apa? So kita ambillah daripada fu'ul tadi, fa, ain dan juga lam. So ini dia punya fa, ini dia punya ain, ini dia punya lam. So zal, nun dan juga ba. Inilah kalau nak cari dalam kamus apa maksud zunub. So mufradnya adalah zamb ataupun zambun. Maksudnya adalah dosa. Zambun satu dosa, zunub dosa banyak. Ni yang apa? Yang viral kejap itu apa? Rancak apa? Yang orang dok guna rancak berdosa dah. Dosa. Ini dia. Baik, contoh dalam Quran. Ini 27 kali perkataan zunub disebut dalam Al-Quran.
Contohnya firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Baik, di sini perkataan dzunub ada, tapi kena potong dulu dhamir yang berada di belakang dan huruf lam yang berada di depan. Barulah nampak di situ perkataan dzunub. Ba ini berada di bawah, maka kita tahu dia adalah isim. Dari sudut bilangan dia sama pattern dengan fu'ul. Ialah jamak taksir. Baik, maka fu'ul dia adalah jamak taksir. Okay. So kalau kita tak pasti dia nakirah ke makrifah, tak payah sebutlah. Kita biarkan sahaja. Tak payah sebut dia nakirah ataupun makrifah. Tapi kalau ada alif lam yang jelas ataupun tanwin yang jelas kita boleh nampak, maka kita boleh letakkan juga maklumat dia nakirah ataupun makrifah. Sebab nakirah ataupun makrifah dia akan bagi kita juga makna nanti. Kan minimum satu yang khusus, sesuatu yang umum nanti kita akan apply nanti kemudian insya-Allah. Aplikasinya dalam tadabbur nanti insya-Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kita ada perkataan az-dzunuba. Baik, perkataan yang ada didahului alif lam, maka kita tahu dia adalah isim. Isim apa? Isim nakirah. Nakirah, sorry. Ma'rifah. Ada istilah makrifah dah. Ma'rifah lah. Pak Ruzimah. Isim ma'rifah dia didahului alif lam. Maka sekarang ni alif lam dia bukan saja bagi tahu kita dia adalah isim, tapi dia beritahu juga dia adalah isim ma'rifah. Baik, dia sudut bilangan mufrad musanna jamak dia adalah jamak taksir. Baik. Mungkin dalam terjemahan akan letakkan dosa-dosa, mungkin juga dalam terjemahan akan letakkan maknanya dosa sahaja. Dalam bentuk mufrad je, dia tak letak dosa. Tapi bila tengok pada teks Arab, kita tahu dia adalah bentuk jamak. Baik, maka perkataan dzunub dalam Quran sama ada dia bersama dengan alif lam di depan ataupun dia akan bersama dengan dhamir yang berada di belakang. Sebab itu dia kembali pada kemahiran awal kita, iaitulah kemahiran memoto. Baru boleh nak nampak. Qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaitana thnatayn fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Baik, bi dhunubina kita potong bi yang berada di depan dan potong na yang berada di belakang. Tinggallah perkataan dhunub sahaja, dia berbaris bawah, maka kita tahu dia adalah isim. Dari sudut bilangan dia mengikut pattern fu'ul, maka kita tahu dia adalah jamak taksir. Nak double confirm, lihat dalam terjemahan adakah maknanya mempunyai kata yang berganda. So dia sepatutnya ada apa? Dosa. Ini ada dosa. Baik, perkataan yang ketiga. Perkataan nufus. Dia ada huruf jar tu. Bi ke li tu semua huruf jar tu kan? Betul. Itu pun tanda bahawa dia adalah isim juga. Boleh. Mana-mana tanda yang mudah, yang paling kita ingat. Kalau saya yang mudah saya dah ingat bagi bawah. Tu yang saya tu ambil pada bawah. So kalau kata kita mudah perasan alif lam, ambil alif lam. Mudah perasan tanwin, ambil dia. Mudah perasan huruf jar, ambil huruf mana yang kita mudah, yang kita paling ingat. Baik, perkataan seterusnya nufus. Nufus mengikut pattern fu'ul. Baik, sama sebiji fu'ul dan juga nufus, maka nufus ini adalah jamak taksir. Nak cari dia punya makna dalam kamus, nak kena tahu dia punya root word fa ain lam. So ini dia punya fa, ini dia punya ain, ini dia punya lam dia. Sama.
nun, fa dan juga sin, inilah root word untuk perkataan nufus, maka mufradnya adalah nafsun. Apakah maksud nafsun? Maksudnya diri ataupun Diri. jiwa ataupun nafsu, tengok pada penggunaan dalam ayat. Konteks ayat. Baik, 2 kali disebut dalam Al-Quran. Pertama, wa izan nufusu zuwijat. Perkataan an-nufus. Tanda kita ada alif lam di depan, maka dia adalah isim. Lagi sekali, isim apa? Nakira. Aish. Makrifah. Aduh, ya. Alif. Dia adalah Kena isim. bunuh dengan nakira. Suka bunuh dengan nakira. Kenapa? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Alif lam. Baik. Itu dia punya kategori perkataan. Dari sudut bilangan, mengikut pattern fu'ul, maka dia adalah jamak taksir. Baris akhir tak kisah dia baris mana. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Baik, perkataan nufusikum, kita buang kum yang berada di belakang itu, tinggallah nufusi. Baik, pertama kategori besarnya apa? Kategori besarnya adalah isim, dia ada baris bawah dan dia didahului juga dengan huruf jar. Baik, dari sudut bilangan dia adalah jamak taksir mengikut pattern fu'ul. Baik, 2 kali sahaja disebut dalam Al-Quran. Kita ada lalu tak perkataan yang sama, yang maksudnya jiwa juga ataupun diri? Sebelum ni, ada tak? Diri. Tak ada. Okey, tak apa. Nanti ingatkan saya. Perkataan nufus. Tanya saya soalan, Ustaz, perkataan nufus ada tak jumpa sebelum ni? Okey. Yang keempat, perkataan junud. Pattern fu'ul, junud sama. Baik, nak cari dia punya root word. Fu'ul, fa, ain, lam. So, jim, nun, dal. Ini dia punya fa, ain, lam dia. Maka root wordnya adalah, nak cari dalam kamus, jim, nun dan juga dal. Baris tak kisah apa. Kamus diperlukan kepada huruf sahaja. Dia tak perlu kepada baris. Mufradnya adalah jundun. Apa maksud jundun? Maksud jundun adalah Tentera. Ataupun askar. 22 kali disebut dalam Al-Quran perkataan junud. Contoh, wa junudu iblisa ajma'un. Perkataan junud, kita potong asingkan wa itu, tinggal junud saja. Kita cari tanda isim, tak ada. Depan tak ada. Belakang pun tak ada. Baik, junud kita tahu mengikut pattern fu'ul, maka kategorinya adalah jamak taksir. Dan jamak taksir kategorinya apa? Isim, fi'il, harf. Isim. Kategorinya adalah isim. Sebaik ini betul. Kategori ini sebut fi'il juga. Hai. Fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi. Baik, perkataannya sama, cuma yang ini dia bersambung dengan kita ada dhamir di belakang dan kita ada huruf jar yang berada di depan. So kita potong asingkan, tinggallah junudi sahaja, maka kategorinya adalah isim didahului huruf jar dan diakhiri baris bawah. Dari sudut bilangan, mufrad, musanna, jamak, kategorinya adalah jamak. Jamak apa? Dia adalah jamak taksir. Nak confirmkan, tengok pada terjemahan. Ada tak maknanya perkataan yang berganda? Yang kelima, buyut. Ini bukan buyut. Kita ada kan? Gelaran dalam ni ada kan? Ada tak? Buyut Ada orang yang dah sangat, Ustaz. Boyot. Buyut ada. Orang dah syarat boyut. Dah bersarat. Itu bukan syarat je. Tak syarat pun orang bagi boyut. Lepas moyang, lepas moyang kan? Lepas moyang, nenek moyang buyut. Lepas moyang kita ada Mulai buyut. sia-sia. Buyut. Lepas moyang kita ada
Atau kita ada moyang. Hierarki kita ada buyut. Buyut tu atas moyang tu. Buyut. Oh ya ke? Aku tak ingat apa buyut tu moyang. Tak tahu. Bukan. Dia orang panggil oneng-oneng. Oh ya, okey lah. Kita ada mungkin ada beberapa panggilan. Salah satunya yang saya ingat buyut lah. Yang atas buyut. Baik, sama dengan fu'ul. Letakkan fu'ul di atas dia, maka diikut sebiji semua. Nak cari root word fa'in lam. Ini root wordnya. So ba, ya dan juga ta, inilah root word untuk perkataan buyut. Jadilah singularnya adalah baitun. Baitun apa? Rumah. Rumah. 37 kali disebut dalam Al-Quran. Yang paling banyak dalam ayat ni, surah An-Nur, surah ke-24 ayat yang ke-61, ini paling banyak. Dalam 37 ni, inilah paling banyak sekali ayat ni sebut perkataan buyut. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. So dia bersambung dengan dhamir yang berada di belakang, kita potong, asingkan kategori besarnya isim fi'il harf. Kategori besarnya dia adalah isim, tandanya apa? Didahului huruf jar dan diakhiri baris bawah. Dari sudut bilangan mufrad musanna jamak, dia adalah jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Dia mengikut bentuk pattern fu'ul. Baik. Au buyuti. So ini dia seorang-seorang. Mudah sikit nak tangkap. Au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhawatikum au buyuti a'mamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti khalatikum au ma malaktum mafatihahu au sadiqikum. Rumah-rumah. So perkataan baitun maksudnya rumah, buyut maksudnya apa? Rumah. So kita hanya hafal sekali je. Siapa yang dah tahu perkataan buyut ini rumah-rumah, dalam Quran banyak dah dia tahu dah. Rupanya banyak tempat digunakan perkataan buyut. Baitun. Bukan satu tempat, banyak tempat guna perkataan buyut. Dia hafal sekali je. Baitul Atiq. Dia hafal sekali je perkataan baitun ataupun buyut ini, tapi dalam Quran dia akan jumpa pada banyak tempat. Sebab itu tak mustahil kalau kita nak boleh baca Quran tanpa melihat terjemahan. Tidak mustahil walaupun tak ada basic bahasa Arab. Sebab perkataan dalam Quran dia berulang-ulang. Perkataan yang keenam, perkataan julud mengikut pattern fu'ul, jim, lam dan juga dal adalah ruwanya jildun. Jildun. Baik, apa maksud jildun? Jilid. Tak ada. Jilid. Sama dengan makna jilid. Tapi maksud di sini adalah kulit. Kulit. Jildun maksudnya adalah kulit. 9 kali disebut perkataan julud ini dalam Al-Quran. Jildun kulit, julud maksudnya kulit-kulit. Kulit-kulit. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Perkataan juludu. Nak cari dia punya tanda isim, tak ada depan dan juga belakang. Tapi dari sudut bilangan kita tahu dia adalah jamak taksir mengikut pattern fu'ul. Maka automatik dia adalah isim. Baik, sebentar. Okey. Hilang pula. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum. Ni dia ada hum kat belakang tu. Tapi sebab dal tak sama dengan hum, tak apalah, tak ketara sangat. Juluduhum wa qulubuhum. Boleh nampak tak? Lebih kurang punya. Juluduhum wa qulubuhum. So bunyinya lebih kurang sebab memang kedua-duanya mengikut pattern yang sama, mengikut pattern
So ini kulit, ini tadi apa? Kulub apa? Hati-hati. Hati. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan. Baik, ini bentuk yang Sama. akhir ini dia nampak Tanwin macam dari atas. ada huruf tambahan alif kan. Ya. Dah jadi macam ada satu huruf tambahan pula lagi. Tapi jangan bimbang sebab huruf terakhir ini dia tanwin baris atas. So kalau tanwin baris atas dia memang akan ada huruf alif. Tanwin atas memang kena ada huruf alif. Sebab tu azizan ada alif. Hakiman ada alif. Naran ada alif. Memang tanwin baris atas dia kena ada alif. Tak boleh tak ada alif. So tak perlu hiraukan alif ini tambahan mengikut tanwin, maintain pattern dia sama, julud sama juga. Dia mengikut pattern fu'ul. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, sama bentuknya. Perkataan julud ini dia kalau sama dengan dhamir yang berada di belakang pun dia tak susah sangat sebab dia tak bersambung dari sudut tulisan. Di sudut tulisan dia tidak bersambung, so tak adalah dia susah sangat. Baik, perkataan yang terakhir zuhur. Zuhur mengikut pattern fu'ul sama. Nak cek ruwetnya apa? Fa ain lam. So ini dia punya fa, ini ain, ini lam dia. Dha, ha dan juga ra. Ini ruwetnya. Boleh nak cari makna dalam kamus. Mufradnya adalah zahrun. Zahrun. Apa maksud zahrun? Zahrun maksudnya belakang. Zahir. Zahrun di sini maksudnya Punggung. punggung. Bahasa Indonesianya punggung, bahasa Melayunya bahagian belakang. Bahasa Melayunya bahagian belakang. Oh, belakang. Baik, ada juga maksudnya untuk sesuatu yang zahir. Itu ru'wat yang sama juga. Ru'wat yang sama. Jadi Tetapi kalau maksud dia kalau banyak macam mana nak cakap bahagian belakang? ni nama dia zuhur, belakang-belakang mereka. Belakang-belakang. Terjemahan akan letakkan belakang-belakang mereka. Solat zuhur. Solat zuhur. Zuhur. Sebab itu daripada satu ruwet yang sama, daripada zahara ini ada maksudnya menzahirkan. Ada maksudnya zuhur. Ada maksudnya bahagian belakang. So satu perkataan dia ada beberapa makna. Boleh lihat ni surah 43 ayat 13. Ni kita tengok dia punya makna dia. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Perkataan zuhurihi. Ha tu dia tak sambung sekali, okeylah. Asingkan dia sikit je. Dari sudut kategori dia adalah isim, tanda didahului huruf jar, diakhiri baris bawah. Dari sudut bilangan dia adalah jamak taksir mengikut bentuk fu'ul. Terjemahan letakkan supaya kamu duduk tetap di atasnya. Di atas belakangnya. Belakangnya Ustaz. Dia tak letak di belakang, dia letak di atasnya. Baik, siapa ada Quran terjemahan? Quran terjemahan letakkan apa? Belakangnya. Belakang-belakangnya. Terjemahan perkata. Ya. Belakangnya. Baik. Belakang. Terjemahan perkata akan letakkan di belakangnya. Ya. Terjemahan ayat Belakang letakkan dua kali, supaya dua kali. kamu duduk di atasnya lah. Sebab belakangnya. kalau dia kata duduk di belakangnya kan orang macam pelik pula kan, naik binatang duduk kat belakang. Orang tak terbayang macam mana. Orang terbayangkan belakang tu bahagian punggung dia lah. Kat ekor tu kan. So yang dimaksudkan adalah bahagian atas. Atas. Sebab tu orang kata naik atas kuda. Naik atas unta. So sebab tu dia gunakan perkataan atas, lebih mudah difahami. Kan tapi bahasa Arabnya adalah zuhur, maksudnya belakang dia. Itu bahagian dia punya Kenapa belakang-belakang? Ialah sebab kalau kata kita berdiri, kalau kita merangkak, kita punya ini jadi belakang lah, macam binatang kan. Binatang tu kalau kita dirikan dia, kalau dirikan kuda ataupun unta, so bahagian dia sama dengan kita lah, belakang dia. Cuma bila dia baring macam tu, itu jadilah bahagian kita nampak di atas. Kan? Kita kalau kita merangkak,
bahagian belakang kita ni, kita akan kata naik belakang. Kita takkan, bila kita merangkak, kita tak kata naik belakang. Kita kata naik, kita akan kata naik belakang ataupun naik atas. Satu je, belakangnya je. You punya belakang-belakang Rozima. Tak, memang maksud dia belakang. Tapi kalau katakan zuhur tu belakang-belakang kan maksud kat dia kan. Oh, maksudnya kenapa dia gunakan banyak? Dia pakai zuhurih ni. Zuhurihi. Maksudnya kenapa dia gunakan jamak ke maksudnya? Betul. Oh, kenapa dia gunakan jamak? Dia gunakan jamak sebab dia kait dengan ayat sebelum tu. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami. Dan haiwan-haiwan. Nah, dan sini pun dia tak guna jamak. Dan haiwan-haiwan ternakan yang kamu dapat menggenggami. Okey. Yang situ tu dia cakap supaya kamu dapat duduk di atas belakangnya. So jamak ni mengikut pada an'am. Itu pun tafsir juga Ustaz, an'am. Betul. Mengikut pattern apa? Af'al. Masya-Allah. Pandai. Dia ada lagi tak yang jamak dia kena ayat 12 ni? Dia kalau ada satu tu adalah dekat-dekat sebelah tu. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ayat 12. Ayat 12 Ayat 12 Al-Fulki. Azwaj. Kan bunyinya sama dengan an'am, azwaj. Tu af'ul Taklah. Salah. Kan baris dia azwaj. Samalah dengan an'am. Kan sama. Azwaj, an'am. Sama dah bunyi dia. So jamak juga. Baik, so zuhur ini dia mengikut pada an'am ni lah. Sebab ini jamak taksir. So ini jamak, so ini pun jamak lah. Tak mesti ini jamak taksir ni kena jamak taksir, tak. Asalkan ini jamak, ini pun kena jamak lah. Tapi kebetulan ini jamak taksir dan ini pun letakkan dalam bentuk jamak taksir. So itu yang kita baca doa naik kenderaan tu. Idza stawaitum alaihi wa taqul subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kenderaan. So zuhur belakang-belakang ni ikut pada perkataan itu. So zuhur maksudnya belakang. Sebab itu kalau ada dulu, ingat tak kita bincang dalam tadabbur surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah, kisah tentang siapa? Kaulah kena zihar. Khawlah binti Sa'labah, dia kena apa? Dia kena zihar. Zihar eja je macam mana? Zahir. Zihar. Ru'wat dia? Ini apa? Zahara juga. So zihar tu maksudnya apa zihar? Apa maksud zihar tu? Zihar tu menyamakan dengan isteri sama dengan mak dia. Dari sudut apa? Anti alayya ka zahri ummi. Engkau dengan sama dengan mak aku, sama macam bahagian belakang mak aku. Dia gunakan bahagian belakang. Sebab tu nama dia zihar. bahagian belakang. Baik. Ustaz, itu ya saya. Ustaz, yang ada kisah Nabi Lut yang bila Allah turunkan bencana tu, ada dia cakap jangan pandang belakang. Sama ke zuhur? Ayat tu tak tahulah. Okey. Tak payahlah Ustaz. Ustaz cari. Saya ingat belakang dia je. Alaysa subha biqarib. Bukan Allahumma salli Muhammad. Belakang dia alaysa subhu biqarib. Tak salah saya. Haji Set. Haji Set. Alaysa as-subhu. Okey. Perkataannya okey, dia tak guna perkataan itu. Dia gunakan wala yaltafit. Jangan pandang belakang itu. Dia tak gunakan perkataan zuhur ataupun zahrun. Dia gunakan perkataan iltafata. Surah yang ke-11 ayat surah 11 ayat 81. Dahsyat Ustaz, legend Ustaz. Hafiz.
Allahu Akbar. Al-Hafiz. Pernah. Bahasa Arabnya kuntu, pernah. Qalu ya Lutu inna fa asri bi ahlika bi qit'in min al-laili wa la yaltafit minkum ahadun illa maram illa imra'atak. Oleh itu pergi berundur dari sini bersama dengan kamu pada tengah malam dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Di sini digunakan perkataan yaltafit. Apa beza yaltafit dengan zahara tadi? Yaltafit ini dia menoleh ke belakang. Maksudnya dia pandang sikit je, macam bahasa kita mengerling, menjeling sikit ke belakang. So Macam fartakib Takib berpaling. Fartakib. Takib berpaling, maka berpalinglah kan. Sama. Itu okey. Ini paling Dalam sikit. Quran kita ada Yang a'radha, fa'arid Ya, anhum. anhum. So itu maksud dia berpaling. Kita ada beberapa kataan dalam Quran yang maksudnya berpaling, tetapi dia ada maksud berpaling yang berbeza. Dari sudut terjemahan sama semua berpaling. Ini dia Semua tak sama. dia tak tengok belakang orang, dia tengok belakang sikit je. Yaltafit itu maksudnya pandangan mata yang toleh ke belakang. Pandangan mata yang toleh ke belakang. So kalau kita nak kata jangan pandang belakang dari sudut mata, maksudnya kita guna perkataan dia yaltafit. Pandangan mata tu jangan toleh ke belakang. Jangan toleh ke belakang. So, Kalau macam tawallau tu? Ya, tawallau pun sama. Maksudnya terjemahannya berpaling. Baik. Tawallau, a'radha, yaltafit. Dalam Quran semua maknanya menoleh ataupun berpaling. Bezanya di mana? Berbezanya dari sudut cara berpaling tu. Cara berpaling. Dalam tawallau dan a'radha terjemahannya sama berpaling, tapi ada ayat yang digunakan dua-dua sekali. Ada ayat dalam Quran yang gunakan perkataannya dua-dua. Baik. Semua orang tahu tak maksud tawallau itu berpaling? Tahu. Okey. Sebab kalau kita tak perasan, kita akan rasa sama je. Okey, kalau kita tengok surah Ad-Dukhan. Kita tengok kalau kita tengok akhir surah As-Sajdah. A'rid anhum. Okey, akhir surah As-Sajdah digunakan perkataan a'rid. Oleh itu sini lain diletakkan jangan hiraukan mereka. Okey. A'rid, a'radha, terjemahan dalam ayat ini diletakkan berpaling. Ya. Okey. Tawallau juga dalam Al-Quran diletakkan maknanya berpaling, tapi dah ada dalam satu ayat diletakkan dua-dua sekali. Surah Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-76. Ingat satu perkataannya. Muka surat 199. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka dari limpah kurnia yang mereka bakhil dengan pemberian Allah itu, serta mereka membelakangkan janjinya, memangnya mereka orang-orang yang membelakangkan kebajikan. Dia berpaling. Bila berada pada dua tempat, mungkin kita boleh beza, kita boleh kata ini lebih kurang je. Tapi kalau berada pada satu ayat yang sama, so dia mesti ada beza. Dia tak boleh sama. Dia tak boleh dua-dua maksudnya berpaling. Tak boleh dua-dua maksudnya belakang tanpa ada perbezaan. Sebab kalau tak ada perbezaan, Allah tak akan letak dia dalam tempat yang sama. Maka mesti ada beza tawallau dengan Tawallau ni mu'ridun. dia dah lebih pada menentang, Ustaz. Tawallau lebih pada menentang. Baik. Mu'ridun dia berpaling dengan tanpa menentang lah lawan dia. Okey. Sama juga. Mu'ridun tu orang yang menentang lah kan. Dia kena ada beza walaupun sikit. Dia kena ada beza. Dia tak apa. Nanti insya-Allah kita akan lihat pada sesi-sesi akan datang. Sementara itu bolehlah buat carian ataupun bacaan apa beza di antara tawallau dan juga mu'ridun. Dua perkataannya dalam Al-Quran letakkan maknanya adalah berpaling. Sama. Terjemahan letakkan sama.
Ada Baik. orang berpaling tapi tak menentang. Ni berpaling menentang. Okey, boleh. Nanti kita masuk ke Tak dalam list tahu lah, jawapan. tahu. Boleh. Agak-agak je. Baik, macam mana antara cara para ulama bahasa nak mencari perbezaan perkataan. Pertama, dia menggunakan kamus. Yang kedua, tengok penggunaan orang Arab. Okay. Yang ketiga, dia akan kumpulkan semua ayat yang ada perkataan tawallau, ruwet yang sama, dan akan kumpulkan semua perkataan yang menggunakan ruwet mu'ridun ataupun a'radha. Dia akan kumpulkan dan kemudian dia akan bandingkan antara dua ayat ni. So kemudian baru dia akan buat satu conclusion. Dia akan tengok kisah atau situasi dia kenapa ayat tu keluar, perkataan tu keluar. Betul. So itu antara Agaknya proses. agaknya Ustaz, tapi tak tahulah betul ke tidak. So itu antara prosesnya lah. Antara prosesnya bila nak buat perbezaan perkataan. Sebab itu kalau ada ustaz-ustaz yang bincangkan tentang perbezaan perkataan, tolonglah dengar dan hargai. Sebab nak dapatkan perbezaan perkataan tu bukan senang. Kadang mungkin kita hanya ustaz tu kena baca, tapi dia bukan bacaan yang simple. Dia kena fikir sebab nak cari perbezaan daripada dua perkataan yang maksudnya lebih kurang sama, dan kita nak nampakkan perbezaannya. Dia perkara yang mencabar. So tapi dia benda yang menarik untuk dibuat. Dia kajian yang menarik. InsyaAllah nanti boleh cari-cari. Saya yakin dah ada orang yang menulis tentang perbezaan perkataan ini. Boleh cari dan nanti kita boleh kongsikan kat grup pun boleh kalau ada artikel berkaitan yang begitu sebelum sampai pada kelas sesi yang akan datang, insyaAllah. Baik, itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqa